السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam ini kita bertemu lagi bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita kitab terjemahan pada jilid yang ke-6 pada muka surat 153. Sebelum tu diharap suara kita jelaslah pada malam ni. Cuba sahabat-sahabat yang hadir malam ni untuk reply lah. Suara okey. Kalau suara okey, insya-Allah kita teruskan. Suara jelas ke tak jelas? Syekh Faisal. InsyaAllah suara jelas juga ya. Okey. Kita mulakan. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Okey, suara okey. Sahabat kita kata. Pada muka surat 153. Persoalan yang terjadi dalam pengecualian wanita budak, yakni wanita hamba lah. Ya. Daripada pengharaman menikahi wanita-wanita yang bersuami. Ini pengecualian. Maksud dia, diharamkan menikahi wanita yang bersuami. Ya. Tapi pengecualian dia pada wanita hamba. Yakni tawanan perang lah. Berlaku peperangan, ada tawanan, maka tawanan itu terdiri daripada hamba, daripada golongan perempuan, maka boleh disetubuhi dia walaupun dia telah bersuami. Itu kesimpulan lah apa yang kita nak baca pada malam ini. Dalam bahasa Arabnya dia kata wa mimma harramahun nas, di antara apa yang telah diharamkan oleh nas, dalil, nikahul muzawwajat, yakni berkahwin dengan wanita yang telah bersuami, yang tidak diceraikan suaminya. Wahunnal muhsanat, yakni mereka yang telah berkahwin. Wastusniya min dhalika, dan dikecualikan demikian itu, daripada demikian itu, milkal yamin, pemilikan secara perhambaan. Ya, dan dia kata di sini fa ashkala hadzal istisna ala kathirin minan nas. Jadi kebanyakan manusia dia jadi macam confused dalam masalah ini. Terjemahan dia kata di antara yang diharamkan oleh nas adalah menikahi wanita yang telah menikah, yang disebut sebagai al-muhsanat. Namun dikecualikan darinya budak belian, yakni hamba lah. Maka banyak ulama yang berpermasalahan pengecualian, mempermasalahkan pengecualian ini. Jadi maknanya terjemahan ini mungkin kita susah sikit nak faham. Tapi apa yang saya cakap yang lebih mudah faham, yang saya beritahu, maknanya jadi macam confused di kalangan kebanyakan ramai orang yang berilmu tentang masalah ni. Jadi macam celaru. Kerana wanita budak, yakni wanita hamba yang telah bersuami, diharamkan dicampuri majikannya. Kalau begitu daripada mana sisi pengecualiannya? Kata dikecualikan wanita hamba, tapi macam mana? Wanita yang pernah berkahwin dan ada suami dia, kemudian ditawan dalam peperangan, boleh disetubuhi dia pula. Macam mana ni? Mana dia pengecualian dia? Ini jadi confused ni. Yang ni yang jadi keliru pada kebanyakan orang ramai ataupun kebanyakan orang berilmu lah. Kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita pergi nanti kepada penguraian dia. Kita nak uraikan dia supaya kita ni lebih faham lah apa maksud tadi. Kemudian mengetahui tentang perselisihan ataupun kekhilafan yang berlaku daripada kalangan para ulama. Jadi kata Ibn Qayyim di sini, faqalat ta'ifatun, berkata sekumpulan daripada para ulama, pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian terputus, yakni munqati'. Okey, ayat ni tak akan difahami oleh orang yang tidak belajar bahasa Arab. Kalau dia baca perenggan ni ataupun dia baca jumlah ni, ayat ni,
Kalau dia tak faham grammar, dia takkan faham. Dia mesti faham grammar Arab. Babul istisna. Bab istisna, bab pengecualian. Ada mustasna, ada mustasna minhu, ada mustasna munqati', ada mustasna istisna munqati', ada istisna muttasil. Atau istisna munqati', istisna munfasil. Yang ni kalau orang tak belajar grammar, tak belajar bahasa Arab, memang dia tak boleh faham terjemahan ni. Okey, cuba saya baca terjemahan ni cuma. Agak-agak kita boleh faham tak? Tengok ya. Sekelompok mengatakan pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian terputus. Munqati'. Boleh faham tak? Saya rasa tak faham. Okey. Sekali lagi saya akan huraikan insya-Allah pelan-pelan, slow-slow supaya kita sama-sama dapat faham. Yang ni akan tetapi budak-budak kamu. Akan tetapi budak-budak kamu. Apa dia tu? Okey, tak apa. Jawapan ini terbantahkan secara lafaz dan makna. Adapun dari segi pengecualian yang terputus munqati' hanya terjadi ketika kalimah telah sempurna. Dan ia hanya terjadi pada kalimat negatif yang terdiri daripada penafian, berlarangan atau pertanyaan. Maka ayat ini bukan tempat bagi pengecualian yang terputus, yakni munqati'. Adapun daripada makna, maka pengecualian terputus harus mempunyai penghubung, yakni rabit di antara ia dengan kalimah pokok, yakni mustasna minhu. Ya, sampai habis perenggan ni, saya rasa kalau tak belajar bahasa Arab memang tak faham. Kalau hanya tengok kitab terjemahan untuk hurai, memang tak boleh nak hurai lah. Pening ya. Wallahu a'lam. Okey, kita pergi kepada penjelasan dia insya-Allah. Kita ambil pelan-pelan. Saya ambil daripada kitab asal, iaitu bahasa Arab lah. Faqala ta'ifatun, berkata sekumpulan daripada kalangan ulama ta'ifah. Huwa munqati'un. Okey. Jadi maknanya istisna. Pengecualian di sini adalah pengecualian, dia panggil dari sudut grammar dia panggil pengecualian yang munqati'. Kita buat mari contoh lah. Kita bagi contoh dulu. Contoh dalam selain daripada ini supaya kita nak dapat tangkap yang ni. Jadi istisna munqati', istisna ni maknanya perkataan pengecualian. Okey, contohnya ma fid dari illa Zaidan. Tidak ada dalam rumah melainkan Zaid. Jadi maknanya hanya Zaid saja yang ada dalam rumah. Lain tak ada. Itu dipanggil istisna muttasil. Kerana yang dikecualikan itu maknanya dia sejenis dengan yang berkecuali. Sejenis. Okay? Kita bagi contoh yang lebih jelas, lebih mudah kita nak faham lah. Kita bagi contoh, tengok. Contohnya, contoh yang mudah. Perkataan kecuali. Dia maknanya dalam grammar Arab dia ada makna istisna ni makna kecuali. Contohnya, ma hadarat tullabu. Tidak hadirlah oleh para pelajar. Para pelajar tidak hadir. Mana kita faham? Kosong kan? Siapa pun tak ada. Semua pelajar tidak hadir. Illa Muhammadan. Kecuali Muhammad. Jadi Muhammad ni lah dia mustasna. Mustasna. Yang dikecualikan. Dan dia ni adalah sejenis daripada tulab. Dia pun ni jenis sama. Tulab ni manusia. Muhammad pun manusia juga. Okey, kita nak faham perenggan ni kita tak dapat tidak. Kita mesti pergi kepada grammar. Kalau tidak kita tak faham. Saya ambil contoh satu ya. Tulab dengan Muhammad ni daripada bangsa yang sama. Jenis manusia. Ini dia panggil istisna muttasil. Yang ada kaitan. Ada kaitan jenis dengan tulab dengan Muhammad ni. Tidak hadirlah dalam kelas kecuali hanya Muhammad. Muhammad seorang yang hadir. Okey. Maknanya kalau istisna munqati' pula.
Istisna munqati' dia bukan daripada jenis yang sama. Contohnya begini. Ma hadara ma fil fasli, ma fil fasli illa himaran. Tidak ada dalam, tidak apa nama, illa himarun, ataupun ma, ada kata sini ma hadara. Kita buat contoh yang lebih mudah. Maknanya jenis mustasna dengan mustasna minhu dia ni bukan daripada jenis yang sama. Dia jenis tak sama. Manusia dan haiwan contohnya. Kita buat contoh manusia dan haiwan. Ya, buat contohnya nak. Dia kata. Okey. Dia buat contoh ni. Nama sukanul qaryati illa baqaratihim. Tidak, dia kata tidurlah oleh semua penduduk kampung itu. Telah lena lah oleh semua penduduk kampung itu illa baqaratihim, melainkan lembu-lembu mereka. Ini dia panggil istisna munqati'. Istisna munqati' ni maksudnya mustasna yang dikecualikan itu tidak sama jenis dengan yang dikecualikan daripadanya. Ini istisna munqati'. Jadi Ibn Qayyim nak beritahu ni maknanya hamba dengan orang mereka ni tak sama. Hamba dengan orang mereka tak sama. Wanita hamba dengan wanita merdeka tak sama. Mereka ni masuklah istisna munqati'. Jenis tak sama. Walaupun mereka manusia, tapi jenis tak sama. Ini hamba yang merdeka. Jadi dia kata sini, nama sukanul qaryah, telah tidurlah oleh penduduk kampung itu illa baqaratihim, kecuali yang tak tidurnya adalah lembu-lembu mereka. Ini istisna munqati'. Jadi yang nak dibahas ini kita maknanya adalah istisna munqati'. Kerana jenis hamba tak sama dengan jenis merdeka. Ini. Boleh faham insya-Allah, pelan-pelan, slow. Okey. Satu lagi contoh kita buat ni. Kita buat contoh istisna munqati'. Tentang iblis kan. Dan para malaikat. Adakah iblis daripada jenis malaikat ataupun iblis daripada jenis makhluk lain? Tengok sini. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah sewaktu kami telah berkata kepada para malaikat, hendaklah kamu semua sujud. Li Adamah, kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblisa. Akan tetapi iblis tidak sujud. Istisna munqati'. Sebab apa? Dia tak terjemah kecuali. Dia tak terjemah dengan makna kecuali. Dia sesuai kita terjemah dengan makna akan tetapi. Sebab kalau kita terjemah kecuali, maka dia mustasna tu mustasna muttasil. Yang ada kaitan. Mustasna dengan mustasna minhu. Ni tak dapat. Tidak, ni kita kena belajar grammar lah. Sikit-sikit. Ini grammar. Kalau takat nak baca, nak ceramah, nak syarah ni memang pening lah. Sebab tak boleh faham. Saya sendiri pun tak boleh faham. Okay, saya tak boleh faham. Mungkin ada orang yang boleh faham, alhamdulillah lah. Tapi saya nak cerita, saya tak boleh faham kalau saya baca yang terjemahan ni. Kita nak kena cari apa punca dia. Dia sebut munqati' ni apa dah? Istisna tadi lah. Sekarang nak bincang tentang beza antara wanita hamba dan wanita merdeka. Okey. Akan tetapi iblis, kan? Kana minal jin. Tidak iblis tak sujudlah. Adalah dia termasuk di kalangan jin, fa fasaqa an amri rabbih, maka dia ingkar terhadap perintah Tuhannya. Ada istisna munqati'. Mana iblis dia tak sama dengan jenis malaikat.
Dia daripada makhluk lain. Malaikat daripada cahaya, dia daripada api. Min marijin min nar. Ya, jadi terjemahan dia akan tetapi. Sebab tu kita tengok dalam baris yang kedua, tuan-tuan tengok. Sekelompok mengatakan pengecualian, yakni istisna. Pada ayat ini adalah pengecualian terputus, yakni istisna munqati'. Okey? Maknanya milkul yamin tadi. Ya, wa ma malakat aymanukum, apa yang telah dimiliki oleh kamu secara perhambaan. Yakni akan tetapi, terjemah dia akan tetapi. Tidak terjemah kecuali. Akan tetapi budak-budak kamu, yakni hamba-hamba kamu. Illa, kan? Ya, maknanya. Adapun dari segi lafaz. Ni. Dia kata. Lakin ma malakat aymanukum. Akan tetapi apa yang dimiliki oleh hamba kamu. Mana? Famin ma malakat aymanukum. Kan? Lakin ma malakat aymanukum. Akan tetapi apa yang dimiliki oleh kamu. Daripada sudut perhambaan. Warudda hadha lafzan. Dan ditolak. Hadha lafzan. Lafaz ini. Dan warudda hadha. Dan ditolak ini maknanya. Lafzan wa ma'nan pada lafaz dan pada makna. Jawapan ini terbantahkan secara lafaz dan secara makna. Pada lafaz pun tak boleh terima, makna pun tak boleh terima. Jawapan dia ni lah. Yang katakan pengecualian ni, pengecualian istisna munqati' ni. Adapun daripada segi lafaz, ada jelas dalam lafaz dia. Dia kata dari sudut lafaz pun dia tolak, dari sudut makna pun dia tolak. Pada pendapat ni lah. Pendapat yang ta'ifah ni. Apa sekelompok ni. Pendapat mereka tak diterima. Okey. Dia kata adapun daripada segi lafaz, pengecualian yang terputus yang munqati' hanya terjadi ketika kalimah telah sempurna. Kan? Ayat tu sempurna. Jumlah dia. Kan? Dan ia hanya terjadi pada kalimah negatif. Kalimah negatif ni yang ada pengecualian yang terdiri daripada penafian. Mesti ayat tu ada penafian pada mula-mula dia. Ya? Tengok ni. Mesti ada penafian dan mesti ada larangan dan ataupun pertanyaan, istifham. Nafi, nahi ataupun istifham. Baru dia jadi istisna, munqati'. Tapi di sini Allah tak kata famin ma malakat aymanukum. Ya? Wa man lam yastati' minkum tawla an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Ini. Ya? Allah sebut daripada apa yang dimiliki oleh kamu daripada sudut perhambaan. Kemudian maka ayat ini bukan tempat bagi pengecualian yang terputus munqati'. Jadi ayat ni memang tak boleh jadilah nak kata istisna munqati'. Tak boleh lah. Tak boleh. Ini penolakan terhadap pendapat kedua ni lah ni. Sekelompok ni. Ini penolakan daripada sudut lafaz. Ada pun penolakan daripada sudut makna. Dia kata, maka pengecualian terputus yakni munqati'. Istisna munqati' ini harus yakni mesti mempunyai penghubung. Ada mesti ada rabit. Dia kata ada kaitan. Ada rabit yang ada pengikat di antara antara mustasna minhu. Mesti sama. Saya kira ambil contoh untuk kita lagi faham bawah ni. Antara dia dengan kalimah pokok, ini kalimah pokok ni mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Sehingga ia bisa dikeluarkan apa yang disangka. Apa yang disangka masuk pula dalam kalimah pokok itu dari sisi tertentu. Okey, saya baca yang Arab, saya terjemah bebas. Ya, saya terjemah bebas cara diri saya sendirilah. Okey, contoh sini. Dia kata, saya baca dia berkata satu puak sekelompok. Saya baca ulang balik ni. Saya ulang balik perenggan ni dalam bahasa Arab. Perenggan yang sekelompok mengatakan ni. Saya ulang balik. Sebenarnya dalam bahasa Arab dia tak panjang mana.
Ia adalah istisna munqati'. Akan tetapi, yakni terjemahan dia macam mana? Terjemahannya ai, iaitu lakin ma malakat aimanukum, akan tetapi apa yang dimiliki oleh kamu daripada cara penghambaan. Itu maksudnya kamu boleh apa nama menyetubuhi mereka. Ini pendapat apa nama kelompok yang ni. Apa? Yang pertama ni lah. Dan pendapat ini ditolak dari sudut lafaz, ditolak, dan dari sudut makna pun ditolak. Kalau nak kata dia mustasna munqati' memang tak boleh kata. Kan? Kenapa? Yang pertamanya, kalau di sudut lafaz kita tolak dia kerana inqita' itu terputus itu, ia hanya berlaku apabila kalam tadi perkataan itu dah sempurna. Kan? Dan di dalam bab ghairul ijab, bab yang dipanggil kalam tu ghairul mujab. Kalam ghairul mujab ni maksudnya yang awalnya ada nafi, ada larangan, ada istifham. Baru dia boleh jadi istisna munqati'. Tapi di kalam dia tak ada nafi. Okay? Jadi kalam dia mujab. Nak cerita macam mana? Nak pergi faham, tak apalah, baca cerita je lah. Di sini tak ada pun. Dia kata mawdi' tempat inqita'. Tak ada nafi, tak ada nahi, tak ada istifham. Persoalan. Ini dari sudut lafaz ditolak lah. Pendapat yang kedua. Wa amal makna, dari sudut makna pula, fa innal munqati' la budda fihi min rabit. Kalau kita nak kata dia ni istisna, termasuk dalam kategori istisna munqati', dia mesti ada rabit yang mengikat. Rabit ni pengikat di antara mustasna dengan mustasna minhu. Okay? Bihaitsu yakhruju ma tukhima dukhuluhu fihi biwajhin ma. Sehingga kita boleh hilangkan sangkaan, okay, yang ada atau kefahaman kita tentang jumlah itu, tentang ayat itu. Contoh dia kata, fa innaka idza qulta, sungguhnya engkau apabila engkau kata, engkau cakap dengan ayat ni, ma biddari min ahadin. Engkau cakap, tidak ada dalam rumah itu seorang pun. Kita buat ayat lah. Okey. Dalla ala intifai man biha bidawabihim wa amti'atihim. Ayat itu menunjukkan makna bahawa ternafi segala apa yang ada tadi. Haiwan ke, harta benda ke, apa pun tak ada dalam rumah tu. Dia nafikan. Ma biddari min ahadin, siapa pun tak ada dalam rumah. Rumah tu maksud dia kosong. Orang faham macam tu. Okey. Jadi ini istisna muttasil. Fa idza qulta illa himaran, ma biddari min ahadin illa himaran. Tidak ada seorang pun dalam rumah itu melainkan keldai. Nampak tak? Ini baru munqati'. Au illa al-athafi, ataupun tidak ada apa pun dalam rumah itu melainkan hanya tungku. Tahu tak tungku? Tungku bata tu. Apa nama? Batu yang bata yang kita ambil 3 ketul tu kita nak letak periuk. Kita nak masak nasi tu kan. Guna dapur kayu umpamanya, kita akan ambil bata 3 ketul. Dengan 3 ketul bata kita akan susun 3 ketul bata untuk kita letakkan periuk atas bata tersebut. Untuk kita nyalakan api di bawahnya. Itu dia panggil al-athafi. Tapi dia terjemah di sini tak ada. Terjemahan perkataan ni saya cari tengok tak ada. Kan? Maknanya dia terjemah lagu lain. Dia terjemah lain. Dia terjemah al-athafi. Al-athafi ni maknanya tungku. Tapi dia terjemah kecuali tuan-tuan. Tak betul ni terjemahan ni. Kan? Athafi bukan makna tuan-tuan. Athafi makna dia tungku-tungku. Kan? Tungku ni bukan tengku raja tu. Batu. Apa nama 3 ketul bata tu. Kita jadikan dia sebagai tempat lapik periuk untuk kita masak tu. Itu maksud dia al-athafi. Illa al-athafi wa nahwa dhalik, ataupun dan seumpamanya. Jadi bila kita cakap macam tu, kalau berbeza dengan cakap yang pertama tadi, tidak ada seorang pun dalam rumah, maka orang akan faham dalam rumah tu kosong, tak ada apa. Kan? Tapi kalau kita kata
Tidak ada sesiapa pun dalam rumah itu melainkan hanya seekor keldai. Jadi di situ kan, hilanglah keraguan. Sangkaan tadi, maknanya sangkaan tu dia kata azalta tawahuma dukhul mustasna fi hukm mustasna minhu. Di sini kita telah hilangkan sangkaan orang terhadap mustasna dan mustasna minhu tu. Jadi maknanya orang boleh faham, oh ini istisna munqati'. Sebab apa? Sebab kita dah sebut mustasna tadi kat belakang dia. Himar, kaldai. Dia ada yang dikecualikan dan yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan darinya rumah tu lah. Ma biddar illa himaran. Himaran tu yang dikecualikan. Rumah itu yang dikecualikan darinya. Mustasna minhu dan mustasna. Boleh faham tak boleh faham, saya pun tak tahulah. Wallahu ta'ala alam lah. Ini yang sedaya mampu yang boleh cerita. Okey. Jadi bila kita sebut ayat tu, kalam tu jelas, maka orang akan hilanglah kesamaran dalam kefahaman orang. Orang boleh faham lah. Oh, orang faham. Dalam rumah tu apa betul tak? Ada sekok keldai dalam rumah tu. Sudah orang faham. Dan lebih jelas lagi kalau kita nak tengok, kan, dalam firman Allah Ta'ala, contoh. Allah kata dalam syurga, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka, yakni ahli syurga, tidak mendengar di dalamnya perkara larah, cakap-cakap larah yang tak ada faedah. Illa salaman, kecuali hanya salam, kesejahteraan, cakap yang baik-baik. Assalamualaikum. Gitu. Jadi lagwan tu mustasna minhu. Salam tu mustasna. Jadi mustasna, salam itu dikecualikan daripada lagwan. Salam dikecualikan daripada lagwa tadi. Dia jadi mustasna. Mustasna minhu adalah lagwa tu lah. Jadi istisna'u, dia kata as-salam, pengecualian lafaz salam tadi, azala tawahhuma nafyi as-sama'il 'am. Maksudnya dia akan hilangkan kefahaman orang, dia akan hilangkan pertanyaan orang. Kan, maksudnya dia bukan menafikan secara umum. Dia hanya menafikan sebahagian. Jadi orang tidak sama lagi dalam fikiran mereka bahawa, oh, maknanya dia nafikan yang perkataan-perkataan lara tak ada. Tapi perkataan yang baik ada. Jadi maknanya kesamaran. Soalan yang timbul dalam fikiran tu akan hilang lah. Orang tak fikir lagi dah. Orang faham kan. Jelas dah. Dengan pengecualian yang dibuat tadi. Kenapa? Kerana kita fa'inna adama sama'il lagwi yajuz ayakuna li'adami sama'i kalam mimma. Kenapa? Kalau tidak mendengar, kalau dia kata tidak mendengar perkara yang lara saja, boleh jadi perkara yang tak lara pun tak dengar juga. Kalau dia sebut ayat sekerat tu, bila sebut ayat habis, maknanya, oh, orang faham. Orang faham kata apa? Perkara lara saja tak dengar. Perkara yang tak lara kita dengar. Gitu. Baik, ini nak cerita tentang istisna dengan mustasna dengan mustasna minhu. Okey. Walaysa fi tahrimi nikah, ini poin dia sebut. Walaysa fi tahrimi nikahil muzawwajah, dan tidak ada pada pengharaman menikahi wanita yang telah dikahwini itu. Okay? Apa yang mendatangkan persoalan bahawa diharamkan menyetubuhi hamba. Okay? Jadi tidak ada pada pengharaman mengahwini wanita yang telah bersuami. Okay?
pengharaman tu tidak sama. Maksudnya tidak ada pengharaman pada wanita yang sedang sudah bersuami itu tidak ada pada wanita hamba. Tidak ada pada pengharaman itu tidak ada pada wanita hamba. Pengharaman menyetubuhi itu. Kan? Sehingga kita nak keluarkan dia kan daripada hukum hamba tadi kepada hukum wanita merdeka. Jadi kesimpulan dia maknanya Syekh rahimahullahu taala nak beritahu kat kita di sini bahawa apa? Wanita merdeka yang sudah bersuami haram kita kahwini dia. Kan? Berbeza dengan wanita hamba yang ditawan dalam peperangan, yang dia memang bersuami tapi dia ditawan oleh kita, maka dia jadi hamba kita, maka kita boleh menyetubuhinya. Itu maksud dia. Itu kesimpulan apa yang disebut dalam perenggan ini. Ayat dia berbelit-belit kan. Ayat dia berbelit-belit tapi kesimpulannya hanya ringkas pendek je lah. Itu maksud dia. Okey. Untuk lebih jelas lagi, kita akan baca bawah ni lagi lah. Dia akan cerita dengan lebih jelas. Okey. Jadi kita tak dapat nak faham perenggan-perenggan terjemahan ini mesti kita berlapik dengan kitab asal itu, kitab bahasa Arab yang asal lah. Kan? Tidak kita tak faham grammar tadi apa dia, munqati'. Tadi apa dia kan? Istisna tu apa dia? Mustasna tu apa? Mustasna minhu tu apa? Kan? Kalam ni kalam tam. Kalam tam ni apa dia? Perkataan, ayat, jumlah ayat yang sempurna. Kalam mujab tu apa dia? Kan? Kalam naqis tu apa dia? Kita kena faham. Itu baru kita boleh faham perenggan ni. Kan? Kalam tam ni apa dia? Kalam tam. Tam ni makna sempurna. Kalam tu perkataan. Perkataan yang sempurna. Maksudnya, yang disebut padanya mustasna minhu dan juga mustasna. Itu kalam sempurna. Dia ada mustasna minhu, dia ada mustasna. Kan? Tidak ada dalam rumah seorang pun melainkan Zaid. Jadi maknanya seorang pun tu, rumah tu adalah mustasna minhu. Kan? Seorang pun tu. Jadi Zaid tu adalah mustasna. Yang tidak ada dalam kelas melainkan Zaid. Zaid itulah mustasna. Yang dalam kelas tu mustasna minhu. Itu maksud dia. Ini dia panggil kalam tam lah dalam babul istisna. Ini cerita grammar. Tak belajar grammar memang kita pening lah. Kalam mujab lain pula. Kalam mujab ni kalam yang tidak didahului oleh huruf nafi. Kan? Dia nak buat istisna dengan ada istisna munqati' ni, dia kena ada huruf nafi atau nahi atau istifham. Kalam naqis pula, kalam yang tidak disebut mustasna minhu. Disebut mustasna ya. Mustasna minhu dia tak sebut. Itu kalam naqis. Ini semua kembali kepada bab grammar lah. Okey, di situ kita beda perenggan ni. Kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Jadi orang berkata bahawa pemilikan seorang terhadap wanita budak bersuami adalah talak bagi wanita itu daripada suaminya. Pemilikan tu, itulah dia talak. Ni ada orang kata macam ni. Pendapat ni. Okey. Kita tengok. Wa qalat ta'ifatun. Berkata pula satu kumpulan pula. Ni. Kan khilaf kan? Perkara khilaf ni. Berkata satu kumpulan pula. Bal istisna ala babihi. Bahkan pengecualian di sini tetap pada makna asalnya. Pengecualian dia. Maksud dia pengecualian tetap pada makna asal. Maksud dia yang dikecualikan itu tak termasuk dalam yang dikecualikan darinya. Itu. Sehingga kapan seorang budak, seorang yang mempunyai hamba lah, yang telah bersuami, maka kepemilikan majikan terhadapnya merupakan talak baginya dari suaminya. Itu. Jadi bila dia ditawan, contohnya lah di perang-perang, kan? Suami dia lari, dia kena tawan. Dia dimiliki oleh satu bahagian orang, dapat dia jadi tawanan. Maka pemilikan itulah dia talak bagi suami dia. Itu dia.
Dan si majikan boleh mencampurinya, yakni boleh menyetubuhinya. Ini adalah masalah ataupun perkara tentang menjual wanita budak, yakni wanita hamba. Apakah hal itu merupakan talak bagi si budak, bagi si hamba itu dari suaminya atau tidak? Ada dua mazhab di kalangan para sahabat dalam masalah ini. Saya rasa perenggan ni mudah faham kan? Perenggan ni mudah faham sikit. Baik. Ini kumpulan yang kedua ni. Maka dia kata, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menganggapnya sebagai talak. Dan ia berdalil dengan ayat. Yang nas lah tadi. Famimma malakat aimanukum. Kan? Dan daripada apa yang kamu miliki. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu biimanikum. Sedangkan sahabat lainnya tidak menerimanya. Oh, di antara sahabat pun khilaf. Ibn Abbas dia kata memang jatuh talak. Pemilikan itu memang talak lah. Apabila hamba wanita tu, wanita merdeka, dia jadi tawanan perang. Dia jadi hamba kepada orang Islam seorang. Contohnya. Kan? Pembahagian tadi. Maka dia boleh dicampuri oleh tuan dia lah. Walaupun dia dah bersuami. Kan? Kerana apa? Pemilikan itu dikira sebagai talak. Tapi syarat lah. Syarat istibra'. Syarat dia adalah istibra'. Istibra' ni apa dia? Mestilah wanita tu datang haid dulu. Dan suci. Kan? Supaya apa? Rahim dia tu istibra' rahim dia panggil. Rahim dia cuci lah. Bersih rahim dia. Tidak ada nasab daripada laki dia sebelum ni. Kan? Kalau ada, dibiarkan dia. Tak boleh disetubuhi dia sehingga dia bersalin lah. Dah habis tempoh nifas dia. Itu syarat dia. Okey. Sahabat lainnya tidak menerimanya seraya mengatakan sebagaimana pemilikan terhadap budak tidak gugur oleh pernikahannya yang terjadi kemudian menurut kesepakatan. Ya. Maka demikian pula pernikahannya yang terdahulu tidak batal oleh pemilikan terhadapnya yang terjadi kemudian. Dia kata. Jadi, kalau di sini pendapat ni kata kalau dia pernah berkahwin, dia ada kahwin, maka tidak gugurlah perkahwinan dia tadi dengan pemilikan. Itu. Maka demikian juga dia kata pernikahan yang terdahulu tidak batal oleh pemilikan terhadapnya yang terjadi kemudian. Mereka mengatakan Rasulullah SAW memberi pilihan kepada Barirah antara cerai dengan suaminya atau tidak. Tak kala dia akan dijual. Okey, kita tengok bahasa Arab balik. Terjemahan ni dia macam lain sikit. Tak apa. Baik, kita di sini. Bahkan pengecualian itu berada di atas babnya. Bab istisna. Istisna muttasil ataupun istisna munqati'. Ialah istisna muttasil bukan munqati'. Wa mata malaka ar-rajul al-amah al-muzawwajah. Ya. Dan dia kata bila seseorang lelaki itu dia memiliki hamba yang pernah berkahwin. Ya. Hamba perempuan yang pernah berkahwin lah. Okey. Adalah pemilikannya itu automatik jadi talak bagi dia, bagi wanita itu, wanita hamba itu. Pemilikan apabila dia dimiliki sebagai hamba, dia jatuh jadi sebagai hamba, maka automatik jatuh talak dia dengan suami dia. Yang sebelum ni. Wa halalahu wat'uha, dan halal bagi tuan dia untuk menyetubuhinya dengan syarat istibra' ar-rahim tadilah. Dan ia adalah merupakan permasalahan jual hamba perempuan. Jual beli hamba perempuan. Wahia mas'alatu bai'il amah. Dia adalah permasalahan jual beli hamba perempuan. Hal yakunu talaqan laha am la? Adakah jadi talak bila dia terjual tu kepada orang lain, adakah jatuh talak dia dengan suami dia? Ni.
Fihi madhaban lis-sahabah, dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ada dua pendapat perkara ini. Okey, dia sebut dulu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yarahu talaqan. Dia melihat bahawa apabila dah jadi dijual hamba perempuan tadi kepada satu orang, kan, ataupun dimiliki oleh seorang dalam peperangan tadi, maka automatik pemilikan itu akan jadi talak bagi suami dia. Dan boleh bagi orang yang memiliki dia untuk menyetubuhi dia setelah istibra' rahim. Ini kata Ibn Abbas, wa yahtajju lahu bil ayah, kan? Dan maknanya diberdalilkan dengan ayat ni. Maksudnya pendapat Abdullah bin Abbas disokong oleh pengikut dia dengan mereka berdalilkan dengan ayat tadi lah. Wa mimma malakat aymanukum. Fa mimma malakat aymanukum. Wa ghairuhu ya'ba dhalika, dan selain Ibn Abbas ini daripada kalangan sahabat lain tak boleh terima pendapat dia. Ya, mereka menolak pendapatnya. Demikian itu, kan, wa yaqul, dia kata kama yujami' al milku as-sabiq lin nikah al-lahiq ittifaqan. Ya. Wala yatanafayan. Dia kata kama yujama', sebagaimana dihimpunkan pemilikan yang dahulu, kan, kerana pernikahan, kan, kena pemilikan dulu kerana pernikahan, nikah lahiq, ya, ittifaqan, wala yatanafayan, tidak dia kata tidak ada percanggahan di antara keduanya. Kadzalika al-milk. Dia kama yujami'u al-maliku as-sabiq, al-milku as-sabiq lin-nikah al-lahiq. Sebagaimana yang pertama itu, dia kata yujami', maksudnya menyetubuhi hamba wanita tadi lah, bagi yang terdahulu, pemilik yang terdahulu. Pemilik yang terdahulu. Okay. Begitu juga yang kedua pun macam tu juga. Secara ittifaq, tidak ternafi di antara kedua-duanya tadi. Sama-sama. Yang pemilikan macam tu, yang pertama dulu, dan pemilikan yang kedua pun macam tu juga. Tidak ada beza. Wa kadzalika al-milku al-lahiq la yunafi an-nikah as-sabiq. Ya? Jadi pernikahan yang kedua tidak menafikan pernikahan yang pertama. Qalu wa qad khayyara, mereka mengatakan bahawa Rasulullah telah memberi pilihan kepada Barirah. Tak kala Barirah itu dijual. Lamma bi'at. Maknanya tuan dia jual dia pada diri dia sendiri. Macam mana tuan dia jual daripada diri dia sendiri? Dia ni hamba mukatab. Barirah ni hamba mukatab. Hamba mukatab ni tuan dia kata dekat dia, kalau kamu boleh bayar sekian-sekian, kamu beli diri kamu, kan? Kau bayar duit kat aku, kamu ambil diri kamu. Maksud kamu merdeka. Ya? Jadi maknanya, baik, bila dia dah merdeka, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, minta bantuan. Kalau boleh tak Aisyah tolong dia untuk dia merdekakan diri dia. Maka Aisyah setuju untuk membantu dia. Maka Aisyah bagi duit dekat dia. Dan dia pun pergi beli diri dia sendiri kat tuan dia. Dia merdekakan diri dia dengan bayar tadi lah. Maka dia jadi merdeka. Dan dia bersuami. Dia bersuami. Ha? Jadi, dan dia tak mau pada suami dia lah. Dia berkata, walau infasakha nikahuha, lam yukhayyirha. Kalau nikah dia terbatal, Nabi tak akan bagi pilihan pada dia. Sebab apa? Bila Mughith ni, suami dia ni, sedih sangat. Isteri dia tak nak kat dia. Sebab isteri dah jadi merdeka. Dia masih lagi status hamba. Maka dia ikut kemana saja Barirah ni pergi. Dia ajak Barirah ni balik dekat dia. Barirah tak nak. Barirah tak mau. Sebab dia dah merdeka. Mughith masih hamba. Dia tak nak kepada Mughith. Okey. Jadi, bila mana menjadi macam tu, Nabi SAW ni kesian kepada Mughith. Nabi kata dekat Barirah, lau raja'tihi. Kalaulah kamu balik dekat dia.
Kalaulah kamu balik dekat dia. Dia kata, ya Rasulullah, ini perintah ataupun cadangan. Nabi SAW kata, bahkan ini adalah hanya cadangan sahaja. Ya kan? Nabi beri cadangan supaya dia balik pada Mughis. Kerana Nabi belas tengok pada Mughis tadi kan. Sedih yang amat lah. Sebab isteri dia lari tak mahu kat dia. Sebab isteri dia merdeka, tak nak pada suami dia, hamba. Jadi dia berkata di sini, kalaulah terfasah nikahnya dengan Mughis, nescaya Nabi tak bagi pilihan kat dia. Nabi kata, kalaulah kamu balik dekat dia. Kan? Jadi maknanya, kalau fasakh, walau in fasakha, tapi dia makna dia tak fasakh lah, tak batal lah perkahwinan dia. Ini pendapat ni. Ini jawapan dia. Wa qalu hadha, dia berkata pula, hadha hujjatun ala Ibn Abbas. Ini adalah dalil yang menyanggahi Ibn Abbas lah. Dalil yang melawan Ibn Abbas. Dia berkata, hujjah ala Ibn Abbas ni, hujjah melawan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Fa'inahu huwa rawil hadis. Kenapa? Dia yang meriwayatkan hadis ni. Wal akhdhu bi riwayati sahabi la bi ra'yihi. Maka kita ambil dengan pendapat riwayat sahabat. Dia meriwayatkan hadis ni tapi dia tak berpegang dengan ni. Jadi kita kata Ibn Qayyim, wal akhdhu, kata pendapat ni lah, golongan ni, kita ambil riwayat dia tapi kita tak ambil pendapat dia. Okay. Ini satu kumpulan yang kedua lah. Jadi ada dua pendapat di sini. Pendapat Ibn Abbas dan pendapat sekelompok sahabat lagi lah yang bercanggah di antara mereka. Baik. Sekarang ni dia nak cerita dalam perenggan ni lah. Perenggan kita baca ni kan. Dia nak cerita adakah dia jadi talak ataupun tak jadi talak. Itu ya. Adakah dia jatuh talak, pemilikan itu menjadikan talak itu jatuh ataupun tidak menjadikan talak itu jatuh. Pemilikan tu. Itu yang nak cerita. Tapi asal dia maknanya dari sudut persetubuhan itu dengan semata-mata pemilikan dah halal lah. Semata-mata pemilikan dari sudut penghambaan lah. Ini kita baca benda yang bukan hari ni dia berlaku lah kan. Benda ni pernah berlaku dalam dunia Islam. Pernah berlaku. Dan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tengok pula seterusnya. Okey. Perenggan. Muka surat 155 tu. Orang berkata jika pembeli seorang perempuan maka pernikahan wanita budak dengan suaminya tidak batal. Okey. Poin ni. Kita baca pula. Okey, kita baca dalam Rumi dulu, lepas tu baca Arab. Malam ni lambat sikit kan, tapi lambat tak apalah, kita boleh faham. Kalau cepat tak boleh faham tu rugi lah. InsyaAllah. Tapi saya tak pastilah sahabat-sahabat dalam ni macam mana kan. Ataupun dah pening kepala, terlena dan sebagainya. Pergi pada tengah malam kan. Okey. Kelompok ketiga mengatakan kalau yang membelinya adalah seorang wanita, maka nikahnya tidak batal. Okey, ni faham kan? Kerana ia tidak bisa menikmati kemaluan wanita budak tersebut. Faham kan? Tapi kalau yang membelinya adalah seorang lelaki, maka nikahnya batal. Nikah dia dengan suami dulu batal. Kerana ia bisa menikmatinya, kemaluan hamba tersebut. Kepemilikan melalui perbudakan lebih kuat daripada pemilikan melalui pernikahan. Itu dia. Pemilikan melalui perhambaan lebih kuat daripada pemilikan melalui perkahwinan. Sehingga kepemilikan ini membatalkan kepemilikan melalui pernikahan. Sampai macam tu. Pemilikan secara hamba ini dibatalkan pemilikan secara perkahwinan. Bukan sebaliknya. Mereka mengatakan kalau begitu tidak ada masalah dengan hadis Barirah. Tak ada masalah apa? Sebab Barirah telah merdeka. Dibeli oleh Aisyah. Aisyah beli dan Aisyah merdekakan dia. Ni. Jadi walaupun dia dengan suami dia,
Jadi mana apa nama dibeli oleh Aisyah. Aisyah tak berhajat kepada kemaluan Barirah tadi untuk disetubuhi, maknanya sebab perempuan. Jadi sebab tu dikatakan dia dengan suami dia tak terbatal perkahwinan dia. Sebab tu Nabi kata baliklah dekat dia. Kan? Nabi kata baliklah, kesian kat dia. Itu maksud dia. Al rajak tu dia tak nak lah. Sebab dia merdeka, suami dia hamba. Begitu. Tak ada masalah lah dengan hadis Barirah tadi. Baik, kelompok yang pertama menjawab alasan ini dengan mengatakan bahawa wanita majikan, walaupun dia tidak bisa menikmati kemaluan wanita hamba miliknya, akan tetapi dia berhak menukarnya. Kan? Menikahkannya dan mengambil maharnya sebab hak dia. Dan ini seperti kepemilikan laki-laki walaupun dia tidak menikmati kemaluannya. Ini rad ataupun penolakan terhadap kelompok ketiga ni lah. Jawapan. Okey, seterusnya. Ini saya ingat boleh faham, tak payah baca yang Arab lah. Boleh faham ni. Kemudian orang berkata ayat tersebut khusus bagi wanita-wanita. Tidak laki-laki. Kalau wanita laki-laki jadi macam tu. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki beli, tadi kalau perempuan beli jadi macam ni, laki-laki beli dia tak sama, jadi macam lain. Kelompok lainnya mengatakan ayat itu khusus untuk wanita-wanita tawanan perang. Kerana jika ia seorang wanita ditahan, dia halal dicampuri oleh yang menahannya, yang memilikinya, setelah rahimnya dipastikan bersih daripada janin. Ini istibra' ar-rahim. Walaupun dia telah bersuami. Walaupun dia telah bersuami. Dan dia dengan suami dia dulu terbatal lah. Ini adalah pendapat Syafi'i rahimahullah. Dan salah satu daripada dua sisi dalam mazhab pengikut Ahmad rahimahullah. Dan inilah yang rajih. Okay, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, inilah yang rajih. Jadi kalau wanita tu dia bersuami, orang kafir tadi, dalam peperangan ditawan dia, kan, suami dia entah ke mana, jadi dia menjadi hak milik bagi tuan dia lah. Tapi syarat istibra' rahim dulu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam As-Sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW mengutus pasukan perang ke daerah Autas. Ya. Jadi Autas ni di mana ni? Autas ni dia kata satu lembah di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Saudiyah, dia di antara Mekah dengan Taif. Kedudukan dia lembah itu di antara Mekah dan Taif. Dan dekat-dekat situ juga berlakunya perang Hunain, tapi bukan di tempat tu, dia dekat-dekat je. Kan? Dia mana peperangan Autas ni dia berlaku Sariyah, dia panggil lah. Sariyah ni yang tak disertai padanya oleh Nabi SAW. Dia berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah lah. Kan? Diketuai oleh Abu Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kan? Tapi terdapat kesilapan dalam beberapa kitab sirah lah. Yang menyamakan di antara Wadi Autas dengan Wadi Hunain. Dia berlaku kesilapan ni sebab apa? Sebab mungkin dekat sangat dari sudut geografi dia. Kan? Terlalu dekat lembah Autas dengan lembah Hunain tu kan. Dia sampai berlaku macam kesilapan sikit lah. Tapi dia lain lah. Wadi Hunain dengan Wadi Autas ni yang berlainan. Tapi dekat-dekat lah. Itu dia dipanggil dalam perang Autas tu. Baik. Lalu mereka bertemu musuh sehingga mereka pun memeranginya dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Dan mereka mendapatkan banyak wanita-wanita tawanan. Maka beberapa orang daripada sahabat Rasulullah SAW ada yang merasa keberatan mencampuri mereka. Yang ini untuk menyetubuhi mereka. Kerana suami-suami mereka adalah kaum musyrikin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat tadi. Ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Allah kata apa?
Wal muhsanatu minan nisa'i. Kan tu, kan? Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan wanita-wanita yang telah berkahwin. Kecuali. Jadi illa. Akan tetapi, ma malakat aymanukum. Apa yang dimiliki oleh kamu secara hamba. Yang tu boleh. Iaitu fahunna lakum halal idzan qaddat iddatuhunna. Halal mereka bagi kamu apabila iddah mereka telah selesai. Ini istibra' ar-rahim lah. Kita kata istibra' ar-rahim ni 3 kali haid kan. Dia haid, suci, kemudian dia haid, kemudian dia suci, kemudian dia haid. Dia suci, dia haid. Lepas tu suci haid, lepas tu suci haid. 3 kali haid kan, istibra' ar-rahim. Kemudian muka surat 156. Dalam surah An-Nisa ayat 24, Allah sebut tadi, kita baca tadi kan. Illa ma malakat aymanukum tu. Maka hukum ini berisi pembolehan mencampuri wanita tawanan. Walaupun dia mempunyai suami daripada kalangan orang-orang kafir. Ini menunjukkan batalnya pernikahan laki-laki kafir itu. Serta hilangnya penjagaannya terhadap kemaluan isterinya. Tak ada kaitanlah dia. Inilah pendapat yang benar, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kerana tempat yang menjadi haknya telah dikuasai dan juga tubuh isterinya. Maka yang menawannya lebih berhak terhadap wanita tersebut daripada suaminya. Lalu bagaimana sehingga kemaluan wanita tersebut diharamkan atas yang menawannya? Pendapat ini tidaklah bertentangan dengan nas dan tidak pula qiyas. Ini jelas. Kemudian bantahan bagi yang mengatakan mencampuri wanita tawanan hanya dibolehkan bila dia ditahan tidak bersama suaminya. Okey, kita baca. Sementara para pengikut Ahmad dan selain mereka yang berpendapat bahawa wanita tawanan boleh dicampuri, digauli, disetubuhi. Kalau yang ditawan hanya dia sendiri tanpa suaminya. Ada apa kata? Kan? Para pengikut Imam Ahmad kata macam ni. Maka mereka berkata, kerana keberadaan suaminya tidak diketahui. Dan yang tidak diketahui sama hukumnya dengan tidak ada. Sehingga ia boleh dicampuri setelah dipastikan rahimnya bersih daripada janin yang istibra' ar-rahim. Kalau suaminya ditahan bersamanya, maka tidak boleh dia dicampuri kerana suaminya masih ada. Ini pendapat ni. Kan? Pendapat pengikut mazhab Imam Ahmad. Kata Ibn Qayyim, bagi yang berpendapat seperti ini, maka diperhadapkan kepada mereka satu kes. Di mana kalau mereka berkata, kalau wanita itu ditawan sendirian dalam keadaan diyakini suaminya masih hidup di negerinya, maka mereka tetap membolehkan wanita itu dicampuri. Lalu mereka pun memberi jawapan yang tidak memuaskan. Mereka berkata kaedah dasar mengikutkan hukum individu kepada yang umum dan kebanyakan. Maka dikatakan kepada mereka, ini jawapan kepada mereka lah. Jawapan mereka tadi. Adapun yang umum dan kebanyakan adalah suami-suami para wanita yang ditahan itu masih hidup, kebanyakannya. Dan sangat jarang kalau suami mereka mati. Pelik semua wanita yang ditawan tu laki dia pun mati. Kan? Janganlah. Dikatakan juga kalau raga isteri laki-laki kafir itu serta pemilikannya telah menjadi hak bagi yang menawan, maka hilanglah penjagaan terhadap semua kekuasaannya dan pemilikannya terhadap raga isterinya. Lalu apa yang mengharuskan sehingga dia masih memiliki hak secara khusus atas kemaluan isterinya? Maknanya tak ada lah. Habis lah. Sementara isterinya dan dia sendiri serta semua pemilikannya telah menjadi hak bagi orang yang menawan. Dia pendapat ni menolak inilah kesimpulan dia. Menolak terhadap pendapat yang mengatakan kalau dia ada suami tak boleh nak setubuhi dia. Kan, sebab suami dia masih ada. Pendapat ni dia tolak lah. Begitu. Seterusnya, boleh mencampuri wanita-wanita penyembah berhala melalui jalur perbudakan. Maksudnya
Dia tawanan perang lah. Begitu. Jadi insyaAllah kita rasa pada malam ni tekan saja. Nanti kita sambung lagi lah biiznillah ta'ala wa taufiqihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.